Pistol di tangan ketua pukau terjatuh di kaki. Dan secara mendadak, pistol itu meletup dan pelurunya mengenai perut ketua pukau. Sebelum ketua pukau rebah ke bumi, Datuk terus memeluk tubuhnya dan dengan sekelip mata sahaja, Datuk muntah darah. Seluruh badan Datuk menjadi biru. Demikian episod ke-21, Berguru dengan Syaitan. Siri bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa episod seterusnya, episod ke-22, Penunggu Rumah Tok Kaya Sendi Raja. Datuk rebah ke bumi, batang tubuh ketua pukau terlepas dari pelukannya. Mak Jali menghampiri ketua pukau yang sudah kaku itu. Dari lubang hidung dan telinga, keluar darah yang merah kental. Saya menghampiri Datuk, tubuhnya masih biru. Muntah darahnya sudah berhenti. Datuk membuka tangannya perlahan-lahan. Tengkorak yang dipegangnya tadi menjadi hitam, macam arang, dan akhirnya bertukar menjadi serbuk halus macam amang biji yang dibuang. Kamu buang ke sungai. Buang aja ke sungai. Saya mengambil serbuk hitam itu. Bila berada di tapak tangan saya, seluruh badan saya pula terasa panas. Cepat-cepat saya humbankan ke dalam air sungai. Datuk cuba bangun, dia tidak berdaya. Setiap kali dia bangun, dia akan rebah. Bagaikan sendi tulang di kepala lututnya sudah hancur. Saya jadi kelam kabut. Mak Jali masih memeriksa tubuh badan ketua pukau itu. Secara kebetulan, sebuah jeep tentera lalu di situ. Mak Jali menahan jeep tersebut. Setelah berunding, pemandu jeep itu bersetuju membawa mayat ketua pukau ke balai polis Kampar. Encik, biar saya uruskan datuk saya di sini dulu. Kalau boleh, encik sampai ke sana, cubalah ikhtiar sebuah ambulan untuk datuk saya ni. Boleh. Saya cuba. Itu janji yang diberikan oleh Mak Jali kepada saya. Mereka pun berlepaslah ke Kampar. Saya merawat Datuk mengikut arahan-arahan yang dikeluarkan olehnya. Walaupun ada orang lalu lalang di jalan raya, mereka tidak menghiraukan kami. Pada sangkaan mereka, saya dan Datuk pencari rotan yang sedang melepaskan penat di situ. Cik Maimun, dari mana ni? Itulah. Ingatnya nak keluar, nak pergi kedai je, nak cari rokok daunnya. Kamu buat apa kat sini? Itulah ada nampak orang bawah tu, tak apalah kita bersembang lah kita dulu. Rokok daun ni orang tak hisap sangat sekarang ni, orang hisap rokok mahal tu. Kami ni orang kampung ni, mak isap rokok daun je lah bolehnya. Oh. Kamu ni, yalah, lu makan gaji boleh lah isap rokok gulung-gulung yang dah. Rokok mahal lah tu. Bisa. Tak apa lagi tu. Semalam hujan Itulah, ingatnya perginya paginya sebelum subuh. Ingat nak pergi menyuluh lah sekejapnya. Tapi pijak-pijak tanah ada macam basah-basah sikit. Tak apalah. Gulung dalam selimut je lah. Gulung dalam selimut. Tak apa. Balik pada tadi tu, siapa yang bawah tu macam ada orang tua, lepas tu ada budak muda bawah tu kan? Budak muda kan? Cucu ke anak tak tahu. Apa sebab ada dah nampak dia tadi kan? Itulah. Turun ni muda kayu semua tu, tengok-tengok ada. Kita pun nak pergi dekat pun tak berani. Cuba tengok daripada jauh je lah. Itulah, saya pun macam tu je lah Cik Maimun. Dari atas ni je lah kita daripada tepi jalan lah tengok. Tapi rasa macam dia orang ni cari rotan ke, tangkap ikan ke, tapi jala tak nampak. Parang ada, mungkin pergi cari rotan kot, berehat ke orang tua tu. Mungkin lah kot. Takkan nak pergi cari kayu api kan. Habis tu lama kita borak ni, tak nak pergi berjalan, tak nak pergi beli rokok ke?
nampak gayanya kena pergi jugalah kan. Orang rumah pula bising-bising pula kan. Beli keluarnya pagi, baliknya petang kan. Tak apalah, mudah-mudahan tu tak ada apa lah tu. Nampak okey tu kan. Nampak baring je kan. Tak ada dah sakit-sakit kot. Betul lah tu. Tak apalah. Saya gerak dululah. Carikan aku daun serunai laut, pucuk daun semuka. Lepas tu kamu campurkan dengan air sikit. Kamu ramas-ramaskan daun tu hingga hancur dan sapukan kepada kepala lutut aku ni. Perintah Datuk yang terpaksa saya lakukan. Hasilnya amat mengejutkan. Bila disapu saja ke kepala lutut Datuk dengan iringan jampi tertentu, saya lihat Datuk boleh bangun. Sungguh pun begitu, warna biru di tubuhnya tidak juga mahu hilang. Malah wajah Datuk kelihatan lebam, seperti dipukul sesuatu. Saya bagaikan mahu menangis bila melihat Datuk tidak berdaya melangkah. Dia bagaikan terlupa macam mana mahu berjalan. Datuk sandarkan badannya pada sebatang pokok yang berada di situ. Bisa-bisa badan aku ni. Kepala pula tu terasa kosong. Datuk mengadu pada saya sambil meraba batang pokok di belakangnya. Apa yang boleh saya bantu tu? Tak ada satu pun yang dapat kau buat, Tamar. Kalau janji aku sudah sampai untuk menemui Allah. Tapi tu kita kena ikhtiar. Aku tahu, tapi kau bukan orangnya untuk membantu aku dalam hal ini. Kalau bukan saya, siapa pula tu? Datuk terdiam, badannya jatuh perlahan-lahan ke atas bumi. Dia jatuhkan kedua belah kakinya. Saya pun urut kaki Datuk. Dalam dunia ini, tidak ada siapa pun yang boleh mengaku handal dalam apa juga bidang. Kalau dia merasa dirinya handal, itu hanyalah perasaan. Sedangkan ada yang orang yang lebih handal darinya, dan kehandalan diri orang itu pula tertakluk di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya saya tidak tahu apakah yang dicakapkan oleh Datuk itu ditujukan kepada saya atau tidak. Saya perhatikan dalam saat-saat begitu Datuk bercakap ikut suka hati saja. Inilah yang membimbangkan hati dan perasaan saya. Sedangkan saya diamuk keresahan, Mak Jali dan ambulan pun tiba. Datuk diusung ke dalam perut kereta ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Kampar. Datuk pun diberi rawatan segera. Bagi menghilangkan warna biru dan lebam, Datuk terpaksa diberi satu suntikan ubat. Datuk pula tidak mahu menerimanya. Menurut Datuk, suntikan itu akan memberi kesan yang kurang baik dalam tubuhnya. Mak Jali dan saya terpaksa memujuknya. Tetapi Datuk seperti biasalah degil dan tidak berganjak dengan keputusannya. Saya memujuknya dengan sudaya upaya yang boleh. Tok, suntikan tu untuk memberi kerehatan pada Datuk. Datuk ni kena berehat, badan Datuk ni dah penat. Kata saya, maksudnya? Bila Datuk dicucuk, Datuk akan tidur dan tenaga Datuk akan pulih kembali. Tambah saya sambil merenung muka Mak Jali supaya dia mengakui kebenaran cakap saya itu. Setelah termenung lebih dari 10 minit, Datuk akhirnya setuju untuk melakukan suntikan. Saya terkejut bila seorang jururawat yang bertugas memberitahu saya sudah 3 batang jarum suntikan patah ketika doktor melakukan suntikan di bahu Datuk. Dan doktor tidak mahu meneruskan kerjanya buat sementara waktu. Sister, saya nak kena buat apa, sister? Tanya saya pada jururawat tersebut sambil merundung ke muka Mak Jali yang duduk di sebelah saya. Bagaimana ya? Boleh kami masuk ke dalam? Mak Jali mengajukan pertanyaan. Jururawat yang berketurunan Pakistan itu tersenyum. Boleh. Tuan doktor memang cari waris dia. Sebab? Doktor nak tanya sikit. Doktor, ni waris pesakit katil nombor 38. Cucu dia. Saya dan Mak Jali masuk ke dalam bilik. Doktor Melayu yang berkulit hitam itu mempersilakan saya dan Mak Jali duduk. Saya orang Melayu. Dah belajar pun ke luar negeri. Tapi saya tak buang kepercayaan dan keyakinan saya
pada ilmu batin. Dia lalu memperkenalkan namanya kepada kami. Namanya Abdul Muttalib, anak jati Batu Pahat, Johor. Baru sebulan bertugas di Kampar. Sebelum itu, dia bertugas di Hospital Besar Al-Ustar, Kedah. Saya kurang faham dengan cakap Tuan Doktor. Suara Mak Jali tenang. Kalau orang Melayu tidak percaya pada kuasa ghaib dan kebatinan, artinya dia bukanlah Melayu tulen. Kekuasaan ghaib, dukun dan pawang adalah sebahagian daripada teras bangsa kita. Kerana itu saya mencari warisnya tadi. Pakcik ini saya rasa ada memakai ilmu tahan besi. Mintalah dia buka. Doktor itu merenung muka saya. Fahamlah saya, doktor itu memerlukan bantuan dari saya. Saya pun rapat dengan Datuk. Dan saya membisikkan ke telinganya. Tok, bukalah untuk faedah diri Datuk juga. Buka apa? Sergah Datuk pada saya. Tahan besi tu. Tahan besi? Ulang Datuk. Ya tu. Datuk terdiam, dia merenung muka saya. Sinar matanya cukup lembut. Seolah-olah dari sinar matanya terucap perkataan ini. Demi kasih sayangku padamu Tamar, aku lakukan apa saja. Saya resah. Datuk memejamkan matanya. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Kemudian dia suruh saya memotong kuku di ibu jari sebelah kiri. Kuku yang sudah dipotong itu mesti dilipat 3 dan diletakkan di celah ketiak kanannya. Apa yang dilakukan oleh saya diperhatikan oleh doktor itu dengan penuh minat. Bila semuanya sudah selesai, lagi sekali Datuk merenung saya dengan satu senyuman. Sudah. Pendek saja Datuk berkata. Doktor pun tersenyum. Dia mengambil jarum lalu melakukan suntikan. Semuanya berjalan dengan sempurna sekali. Tidak lama Datuk duduk di hospital itu. Cuma 2-3 hari sahaja. Masuk hari ketiga, Datuk meminta keluar dan Datuk membuat keputusan untuk tinggal di rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai, Kampar. Muhammad Zain seorang pemborong kelas F dengan Jabatan Kerja Raya Daerah Batang Padang. Dia mengenali Datuk kira-kira 2 tahun yang lalu kerana dia telah membawa isterinya yang sakit lumpuh berubat dengan Datuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, sakit lumpuh yang dideritai oleh isterinya bertahun-tahun itu berjaya disembuhkan oleh Datuk. Sejak itu dia menjadikan Datuk sebagai ayah angkatnya. Di Batu Berangkai, Datuk mengubat sakitnya dengan caranya yang tersendiri. Setiap pagi dia akan mandi air dari gunung dan memakan beberapa jenis pucuk kayu pada sebelah petangnya. Seminggu kemudian Datuk beransur pulih dan sihat. Semasa tinggal di Batu Berangkai, Muhammad Zain memperkenalkan Datuk dengan jutawan Melayu yang juga menjadi orang yang bergelar yang dilantik oleh Sultan Perak pada masa itu. Jutawan Melayu itu mempunyai beberapa buah lombong di Menggelembu, Pusing, Batu Gajah dan Papan. Dia juga mempunyai beberapa buah rumah batu di sekitar daerah Kinta dan Batang Padang. Dia lebih suka berhubung dengan Muhammad Zain untuk memperbaiki sebarang kerosakan di rumah-rumahnya. Salah sebuah rumah batunya terletak di kawasan Sungai Raya. Rumah itu diwarisi dari arwah ayahnya. Besar, tersergam, yang terletak tidak jauh dari jalan besar. Dia tinggal di situ bersama isteri dan 2 orang anak perempuannya. Sementara rumahnya yang lain didiami oleh anak buah jutawan itu sendiri. Salah seorang anak perempuannya menuntut di Universiti Melaya. Ketika itu bertempat di Singapura dalam jurusan kedoktoran. Selain daripada mempunyai harta yang banyak, jutawan itu juga mempunyai 2 orang isteri. Isteri mudanya pula ada pertalian keluarga dengan Muhammad Zain. Perkenalan yang terjalin di rumah Muhammad Zain itu secara tidak langsung memberi satu tugas baharu pada Datuk. Jutawan itu meminta Datuk memberi pendinding di kawasan rumahnya supaya tidak dimasuki oleh pencuri. Kerana tugas itu tidak berat, Datuk bersedia menolongnya. Berapa upah? 100 ke? 200 ke? 300 ke? Jutawan itu menyoal Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum dan menjandarkan badannya di dinding rumah Muhammad Zain. Muka Muhammad Zain saya lihat berubah sedikit. Kita bukan hidup dengan kerja ini. Harta kita pun dah ada, cukup untuk makan pakai anak cucu. Kalau sekadar untuk menolong, kejalanan baik tak jadi hal. Jawab Datuk pada pertanyaan jutawan itu, yang merupakan satu sindiran yang tajam.
Jutawan itu tunduk. Maafkan saya kalau percakapan tadi menyakitkan hati. Saya sekadar mahu bersedekah saja. Nada jutawan itu mula menurun. Tuan sedekah saja wang itu kepada rumah anak yatim. Tingkah Datuk. Jutawan itu anggukkan kepala. Bila bapa mahu menolong Tok Kaya Sendi Diraja ni? Mamat Zain memotong percakapan. Datuk urut pangkal dagunya. Dia merenung muka jutawan itu 2-3 kali. Jutawan pula kelihatan resah. Sekurang-kurangnya 3 senja kalau saya nak ke sana. 3 senja. Kalau begitu, duduklah di rumah saya. Begini saja, minggu depan saya minta anak angkat saya ni hantar saya ke rumah Tok Kaya. Ikutlah mana yang baik. Baik pada awak, baiklah pada saya, kata Tok Kaya sambil tersenyum. Lalu dia minta diri untuk pulang dari Datuk. Muhammad Zain menghantar jutawan itu hingga ke keretanya di tepi jalan besar. Pagi itu Datuk memberitahu Muhammad Zain yang dia mahu pergi mendaki gunung yang terletak di bahagian tepi kawasan Pekan Kampar itu. Buat apa, Pak? Tanya isteri Muhammad Zain sambil menghidangkan kopi dan roti. Nak cari bulu tumpat. Buat apa? Muhammad Zain pula menyaut. Kita nak tolong orang kaya kan? Jawab Datuk. Itu memuaskan hati Muhammad Zain dan isteri serta saya sendiri. Dengan menaiki kereta Morris Minor kepunyaan Muhammad Zain, beliau menurunkan saya dan Datuk dekat sekolah Inggeris di Kampar. Dari situ saya dan Datuk masuk ke dalam hutan. Lebih kurang pukul 4 petang, kami kembali ke rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai. Sebaik saja sampai di rumah, Datuk pun memotong buluh tumpat itu sepanjang 1 kaki. Buluh yang sudah dipotong itu berjumlah 4 semuanya, diletakkan di bawah rumah. Tidak ada kejadian ganjil yang kami temui semasa di hutan. Jadi tidak adalah cerita yang menarik untuk diceritakan kepada Muhammad Zain yang cukup kagum dan hormat kepada bapa angkatnya itu. Selepas sembahyang Aisyah, Muhammad Zain pun masih bercakap dengan Datuk di anjung rumah. Muhammad Zain meminta ilmu pengasih dari Datuk dengan tujuan supaya setiap orang yang ditemuinya akan menjadi kasih padanya. Saya dengar Datuk memarahi Muhammad Zain kerana permintaannya itu tidak masuk akal. Menurut Datuk, kalau kerjanya baik dan ikhlas, tidak menipu sesama manusia, dengan sendirinya dia akan disayangi orang. Itulah yang dapat ditangkap oleh telinga saya apa yang Datuk katakan kepada Muhammad Zain. Lepas itu saya tidak dengar apa lagi yang mereka perkatakan. Saya terlena. Saya tahu Datuk akan melakukan sembahyang hajat. Ada tanda-tanda yang menunjukkan Datuk akan melakukan kerja itu. Supaya tugasnya tidak terganggu, saya lebih suka tidur bersendirian di ruang tengah rumah Muhammad Zain. Biarlah Datuk tidur sendirian di dalam bilik khas itu. Dugaan saya itu memang tepat. Apabila subuh, Datuk menyatakan sembahyang hajatnya tidak terganggu oleh dengkur saya. Kau dah tahu perangai aku kan? Katanya menyindir ketika saya mengambil air sembahyang bersamanya. Belajar dari pengalaman tu. Petang esok kita ke Sungai Raya ya? Datuk memberitahu saya lagi. Saya mengangguk tanda setuju. Macam selalu sebelum matahari bangun di kaki langit, Datuk akan mengajak saya mandi embun. Saya sudah pun pandai memilih jenis daun yang baik yang diambil airnya untuk membasuh muka dan badan. Datuk juga memberitahu saya beberapa potong ayat suci yang harus saya baca ketika menyentuh air embun ke tubuh. Untuk para pendengar, mandi embun ni sebenarnya menyegarkan badan dan menegangkan kulit. Dengannya, muka kelihatan bersih dan tidak dimamah usia. Menyapu atau menggosokkan air embun ke badan juga harus pandai. Mesti mengikut urutan. Dengan itu, perjalanan darah akan menjadi lancar, terhindar dari serangan jantung atau darah tinggi. Selepas menunaikan sembahyang asar pada petang Selasa, saya dan Datuk dihantar oleh Muhammad Zain ke kawasan Sungai Raya. Jarak kawasan itu dari Bandar Ipoh lebih kurang 10 meter ke selatan. Kami disambut oleh Pak Ayub Naim, penjaga rumah. Tok Kaya telah pergi ke lapangan terbang bersama anak dan isterinya untuk menyambut seorang anaknya lagi yang bercuti. Muhammad Zain bercakap sesuatu dengan Pak Ayub Naim. Saya balik dulu Pak, ada urusan lain lah. Muhammad Zain memberitahu Datuk. Dia menghidupkan jentera kereta dan keluar dari kawasan rumah Tok Kaya Sendi Diraja itu. Rumah batu besar itu berbentuk lama, berunsur kesenian dari Timur Tengah, dipadukan dengan seni bina tempatan, menjadikan rumah batu 2 tingkat itu kelihatan cantik dalam bentuk yang tersendiri bersama cat kuning air yang lembut. Berceritalah pula Pak Ayub Naim, orang Keramat Pulai, tentang rumah batu 2 tingkat itu kepada kami.
Menurutnya, rumah batu itu sudah berusia lebih 100 tahun. Sudah 7 keturunan dipusakai turun-temurun. Tok Kaya Sendiriraja adalah pemilik yang ke-7 atau keturunan yang ke-7. Dan selama itu pula belum pernah terlintas di hati para pewarisnya untuk merubah bentuk dasar rumah tersebut. Mereka hanya menambah beberapa bahagian yang tertentu sahaja. Bila bulan penuh muncul di langit dan cahayanya melimpah di atas bumbung rumah, keutuhan dan keunggulannya semakin terserlah. Kebanyakan penduduk yang tinggal berdekatan enggan lalu di bahagian belakang rumah tersebut meskipun di situ ada jalan dekat menuju ke kawasan rumah mereka. Itulah cerita Pak Ayub Naim yang sudah berusia hampir 60 tahun, sama umur dengan Tok Kaya Sendiriraja sendiri. Saya dan Datuk ditempatkan di sebuah bilik di bahagian atas, ruang tengah. Bahagian atas itu cukup luas dengan 4 tiang besar yang bulat, berukir dengan awan larat bunga raya dan pucuk rembung. Bila saya berdiri di situ, saya terasa ada sesuatu yang ganjil. Saya terasa diri saya seolah-olah berada jauh dari dunia nyata. Seakan-akan terlambung ke satu alam yang lain, yang sukar saya nyatakan. Saya ada menyampaikan perkara ini kepada Datuk. Datuk hanya tersenyum dan tidak memberikan sebarang pendapat berhubung dengan perkara itu. Ketika remang senja tiba, saya dan Datuk meninggalkan bilik. Kami mengelilingi rumah besar sebanyak 7 kali. Setiap kali sampai ke bahagian bucu rumah, Datuk berhenti dan membaca sesuatu. Kita pusing sekali lagi. Jadikannya 8 kali. Beritahu Datuk pada saya. Saya angguk aja. Berhenti di sini. Mendengar perintah itu, langkah saya mati. Datuk menandakan tempat itu dengan kayu. Kamu langkah ke timur, kemudian ke barat 5 kali ke belakang. Lepas itu ke utara dan selatan, macam tadi juga. Arahan itu saya buat. Dan bila semua saya lakukan, Datuk pun korek tanah dengan golok lalu menanam buluh tumpat ke dalam tanah. Cukup ni, agak-agak 1 jengkal ke bumi dah membadai. Kurang-kurangnya tak ada korek anjing. Mana ada anjing kawasan ni? Rumah ni ada pakar. Datuk bercakap seorang diri. Saya tersenyum bila dia menuju ke halaman rumah Tok Kaya Sendiriraja dengan 2 orang anaknya baru keluar dari perut kereta Chevrolet yang besar. Macam mana? Dah selesai ke? Itulah yang ditanyakan oleh Tok Sendiriraja kepada Datuk. Belum lagi. Baru 1, lagi 3 penjuru yang belum ditanam dengan buluh tumpat. Balas Datuk. Tok Kaya Sendiriraja terus memberitahu Datuk makan minum Datuk dan saya akan dihantar sendiri oleh tukang masak ke bilik. Satu layanan yang sungguh istimewa dari seorang jutawan kepada orang biasa seperti kami. Ketika waktu maghrib sudah tiba, Datuk dan saya terus naik ke tingkat atas. Sesudah mengambil air semayang, lepas semayang Datuk meneruskan zikirnya. Saya keluar dari bilik mundar-mandir ruang tengah. Saya terkejut dan hampir menjerit. Dari sudut ruang tengah yang agak suram itu, keluar seorang gadis dengan pakaian diraja. Di kepalanya terletak mahkota yang memancar. Di tangannya ada sebilah sundang. Saya lari cepat-cepat masuk dalam bilik. Kamu macam kena kerja setan je. Ada puteri diraja ke tu? Iya tu. Kau gila. Lain kali jangan merayau. Kalau kau bantah, cakap aku cekik kau sampai mampus. Datuk memberi amaran dengan nada suara yang marah. Saya diam dan terus membaca surah Yasin. Datuk sudah pun selesai berzikir. Saya pun menghabiskan bacaan surah Yasin itu. Kami baring di atas katil. Tiba-tiba ada pintu diketuk orang. Datuk membuka pintu dan saya berdiri di belakangnya. Seorang lelaki muncul, tinggi dan besar orangnya. Dada berbulu memakai tanjak, ada bintang kebesaran di tengah tanjak. Serta pedang yang panjang di pinggang. Lelaki itu hanya muncul beberapa detik sahaja di hadapan kami. Datuk segera turun ke bilik Pak Ayub Naim di bawah. Barangkali Pak Ayub Naim boleh memberikan keterangan lanjut berhubung dengan perkara aneh yang ditemui tadi. Dia sudah menjadi penjaga rumah semenjak ayah Tok Kaya Sendiriraja masih hidup. Tak payah takut tu. Anak dara tu memang salah seorang penghuni rumah ni. Dia hanya mengucapkan selamat datang tu. Tuan dan cucu tuan tu kan orang baru. Katanya dengan berketawa pada Datuk. Pak Ayub, orang lelaki itu siapa? Soal saya. Dia juga macam anak dara tu. Dia memberi salam perkenalan saja pada tuan berdua. Dia takkan ganggu. Ternyata Datuk tidak puas hati dengan jawapan itu.
Tetapi Datuk tidak mahu bertanya lanjut. Kami naik ke bilik atas. Hidangan sudah tersedia. Lepas makan, kami sembahyang Isyak. Lepas itu, saya tidur dulu. 4 penjuru rumah Tok Kaya Sendiri Raja sudah ditanam dengan buluh tumpat. Dengan pertolongan Allah, rumah itu tidak akan dimasuki pencuri. Atas permintaan Tok Kaya Sendiri Raja, saya dan Datuk dijemput duduk 2 malam lagi di rumah itu. Tok Kaya Sendiri Raja mahu Datuk memulihkan semangat rumah pula. Menurut Tok Kaya Sendiri Raja, dia selalu bimbang dan berhadapan dengan perkara-perkara aneh apabila dia membuat kerja-kerja perniagaannya di bilik khasnya. Kadang-kadang dia terasa ada makhluk lain di rumahnya. Pernah satu ketika, Tok Kaya Sendiri Raja ni bercerita kepada kami, dia tertidur di meja tulis. Apabila dia sedar dari tidurnya, dia dah berada di atas katil di samping isterinya. Pakaiannya ditukar dengan baju tidur tanpa disedarinya. Tapi belum adalah keluarga saya yang dicederakan. Adu Tok Kaya Sendiri Raja pada Datuk di ruang tamu bawah. Saya merahsiakan perkara ni daripada kawan keluarga, takutlah mereka jadi bimbang ke apa. Tambahnya sambil menyatakan keyakinan dia bahawa Datuk dapat mengatasi masalah yang dihadapinya berdasarkan daripada cerita Muhammad Zain kepadanya sebelum ini. Saya cuba tolong Tok Kaya, kata Datuk merendah diri. Tok Kaya Sendiri Raja tersenyum. Sementara itu di luar, senja kian menjauh. Kedua-dua anak Tok Kaya Sendiri Raja sedang meninggalkan halaman rumah. Nurbaya yang pengsu pergi ke bahagian dapur, manakala Norlin yang bercuti dari Universiti Melaya melintas di depan kami. Dia segera menaiki tangga yang menghubungkan antara ruang bawah dengan ruang atas. Tok Kaya Sendiri Raja lalu menceritakan tentang anaknya Norlin yang akan tamat pengajian doktornya akhir tahun ini. Belum pun cerita itu tamat, kami bertiga terkejut. Isteri Tok Kaya Sendiri Raja menerpa ke arah kami. Satu jeritan nyaring dan keras menguasai rumah 2 tingkat itu yang datang dari bahagian atas. Itu jeritan Norlin, kata Tok Kaya. Kami pun segera memijak anak tangga yang berbentuk melingkar itu. Sampai di atas, Tok Kaya Sendiri Raja segera membuka pintu bilik yang selalu Norlin gunakan ketika menghabiskan cuti dari universiti. Norlin terduduk di tempat tidur dengan nafas yang sesak. Mukanya pucat benar. Ada apa, Norlin? Tanya Tok Kaya Sendiri Raja. Norlin tidak menjawab. Peluh halus tumbuh di dahi. Di luar hari kian gelap. Terdengar suara gagak sesat menjerit di dahan pokok kekabu. Ada apa nak? Soal isterinya pula. Ketika itu Pak Ayub Naim pun tiba. Angin kian keras masuk ke dalam ruang rumah. Langsir bergerak-gerak dengan hebatnya. Ada apa, Norlin? Cakaplah, pujuk Tok Kaya Sendiri Raja. Norlin bangun dan terus memeluk ibunya. Dia menangis di atas dada ibunya semahu-mahunya. Isteri Tok Kaya Sendiri Raja mengusap rambut anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Kakak nampak manusia ke di sini? Pak Ayub Naim bertanya dengan nada suara yang cukup lembut pada Norlin yang hanya mengangkat bahu sahaja. Peristiwa yang terjadi itu memaksa saya duduk bersendirian di bilik. Datuk pergi menemui Tok Kaya Sendiri Raja di biliknya. Hajat Datuk untuk bertanya Tok Kaya Sendiri Raja salah silah keturunannya daripada A sampai Z. Kira-kira pukul 10 malam Datuk masuk ke bilik tidur. Dia termenung panjang di atas katil. Saya tidak berani bertanya apa yang diperkatakan dengan Tok Kaya Sendiri Raja tadi. Saya biarkan Datuk mengelamun sendirian. Angin malam hempas pulas di luar. Dahan-dahan kayu bergoyang. Gelap benar malam tu. Bulan pun tidak timbul. Saya resah tidak menentu. Tak sedap pada masa itu. Saya memang tak sedap pada masa itu. Bagaikan saya rasa ada makhluk asing yang berdiri di hujung katil. Seram betul. Datuk masih bertafakur di atas katil. Tiba-tiba saya terdengar sesuatu yang keras berlaku di luar rumah, seperti bunyi dahan kayu yang dipatah orang. Saya rasa badan saya dilangkah sesuatu. Bulu roma saya tegak berdiri. Angin kian keras bertiup. Jendela rumah terbuka dengan sendiri. Saya lihat ada lembaga samar-samar masuk ke dalam, mengikut jendela yang terdedah. Angin berhenti bertiup, diganti dengan titik hujan. Saya tidak mati. Saya menepis. Tidak ada pula yang kena sasaran. Saya hanya menepis angin. Tiba-tiba pintu bilik diketuk orang.
Datuk melompat dari atas katil dan membuka pintu. "Anak saya Nolin, anak saya Nolin," ujar Tok Kaya Sendi Diraja dengan wajah yang cemas. "Kenapa?" "Dia berjalan dan menari sendirian pula." "Allah," keluh Datuk. Kami pun berlari menuju ke bilik Nolin. Memang benar, Nolin senang menari macam tarian klasik orang India. Datuk menyuruh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya merebahkan Nolin di atas katil. Nolin mengikut tanpa sebarang perlawanan. Bila Nolin dibaringkan, jam kuno di tengah rumah berbunyi 12 kali. Hujan kian menjadi-jadi di luar. Saya rasa bilik itu terlalu panas. Saya juga terasa ada makhluk asing beratus-ratus orang mengisi di dalam ruang bilik. Makhluk itu tidak dapat dilihat, tetapi bukti yang menunjukkan makhluk asing berada di situ memang ada. Buku-buku bacaan Nolin ada yang terbuka dan tertutup dengan sendiri. Pensel dan pen yang terbuka juga ditutup dengan sendiri. Hal itu tidak disedari oleh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya. Mereka asyik melihat Nolin. Muka Nolin pucat, keningnya berkerut dan berpeluh halus membintit di kening. Seolah-olah Nolin berhadapan dengan sesuatu yang amat menakutkan. Matanya tegak berenung ke atas. Sesekali dia tersenyum pula. Nolin, Mak ada kat sini nak," kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja sambil menggoncang badan Nolin yang matanya sedang terbeliak itu. "Usir dia. Halau dia. Jangan bagi dia masuk." "Siapa dia nak? Cakap dengan Atuk," rayu Datuk. Nolin merenung ke pintu, berpaling ke kiri dan ke kanan. Tiada sesiapa pun yang tahu. Demikian episod ke-22, Penunggu Rumah Tok Kaya Sendi Diraja, Siri Bercakap dengan Jin. Karya Tamar Jalis, olahan Padu Kawali. Jangan lupa untuk teruskan siri audiobook ini dengan episod yang ke-23, Roh Bayi Mencari